Okey. Alhamdulillah hari ini sekali lagi kita dapat bersiaran, kita dapat bersama-sama dalam siri video yang seterusnya ya tuan-tuan puan. Jadi hari ini juga merupakan hari yang seterusnya iaitu hari Khamis. Hari ini ada sedikit masalah teknikal dengan internet, jadi lambat sikit daripada waktu biasa. Jadi untuk itu tuan-tuan puan, saya sekali lagi mengucapkan selamat datang. Terima kasih kepada tuan-tuan puan yang dapat bersama-sama kali ini dalam video ini. Sekiranya tuan-tuan puan menonton secara live, saya ucapkan terima kasih, dan sekiranya tuan-tuan puan menonton secara rebroadcast, sekiranya tuan-tuan puan menonton rancangan ini, rancangan pula video ini, sekiranya tuan-tuan puan menonton video ini secara rebroadcast, saya juga mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah kita dapat sama-sama sekali lagi untuk meneruskan semua rancangan-rancangan kita yang kita dah susun dan semua jadual-jadual kerja kita yang kita dah susun untuk minggu ini. Jadi untuk itu tuan-tuan puan, secara seterusnya perbincangan. Jadi untuk membawa kepada perbincangan-perbincangan, sama ada tuan-tuan puan sedang memikirkan untuk memulakan bisnes ataupun sudah memulakan bisnes, ataupun mungkin tuan-tuan puan sedang mencari orang cakap peluang-peluang lain, peluang-peluang baru untuk menjalankan bisnes-bisnes yang lain. Dia merupakan satu perkara yang kita perlu susun. Ada perkara-perkara yang kita perlu pertimbangkan, ada banyak rancangan-rancangan yang kita perlu laksanakan. Jadi kadang-kadang kita kata asyik merancang aja bila nak buat kan. Jadi rancangan yang betul ataupun rancangan yang digunakan atau yang dipraktiskan secara betul mestilah satu rancangan yang boleh dijalankan. Maksudnya benda tu mestilah praktikal. Kalau dia bukan praktikal, maksudnya rancangan tu adalah satu rancangan yang tak betul lah. Sebab kalau kita asyik rancang saja tapi tak ada tindakan ataupun tak ada actionable plan tadi, maka dia tak jadi apa-apa. Dia tak akan jadi apa-apa. Jadi untuk itu tuan-tuan puan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jadi hari ini saya bawakan satu topik, insya-Allah kita akan bersiaran sekitar 20 ke 30 minit. Saya bawakan satu topik yang mungkin asas kepada tuan-tuan puan, tetapi masih ramai di luar sana yang banyak menjalankan aktiviti perniagaan. Aktiviti perniagaan ni tuan-tuan puan asalkan apabila ada transaksi, maksudnya ada transaksi peralihan produk atau servis daripada satu pihak kepada pihak yang lain dengan ada pertukaran mata wang ataupun pertukaran persetujuan tu tadi. Saya bagi satu barang, tuan bagi saya duit, macam tu. Ataupun saya bagi satu barang, tuan bagi saya satu barang. Dia dah jadi satu transaksi. Tetapi apabila kita sebut tentang bisnes ataupun perniagaan, aktiviti perniagaan, apabila ada jualan begitu, kita akan merujuk kepada transaksi yang melibatkan duit. Apabila saya jual satu barang, katalah satu pen, saya jual satu pen, tuan bayar harga pen. Jadi itu adalah satu transaksi. Jadi transaksi ini hanya akan direkodkan secara formal, bermaksud treatment kepada transaksi yang kita buat itu dijadikan sebagai satu indikator aktiviti perniagaan apabila kita menjalankannya secara formal. Maksudnya kita mendaftarkan aktiviti kita itu. Macam mana kita daftarkan? Itulah yang kita kata daftar dengan SSM. Jadi memang ada banyak cara lah. Yang satunya kita kata, ini yang biasa. Sebenarnya ada 6 jenis. Ada 6 jenis entiti perniagaan ataupun aktiviti yang tuan-tuan puan dah jalankan ni. Ada 6 jenis kenderaan yang tuan-tuan puan boleh daftarkan di SSM. Tetapi dalam konteks perbincangan SME, terutama usahawan-usahawan yang memulakan perniagaan ini, biasanya kita bawakan 3 sahaja terdahulu. Yang pertama lesen enterprise, kemudian syarikat PLT dan kemudian syarikat senayan berhad. Dia ada banyak lah yang lain lagi kan. Tetapi buat masa ini 3 sahaja dulu. Jadi sekiranya tuan-tuan puan lepas ni dah melaluinya, nanti akan ada banyak lagi tuan-tuan puan akan nampak ada sebenarnya ada 6 jenis kesemuanya yang tuan-tuan puan boleh daftarkan di SSM. Okey, jadi hari ini sesi ini sekitar 20 ke 30 minit ini saya akan membawa kepada perbincangan mengapa ramai ataupun apa yang menyebabkan usahawan-usahawan ini sepatutnya lebih mudah untuk mendaftarkan perniagaan dengan lesen enterprise. Mengapa dia lebih mudah, mengapa dia lebih banyak menjadi pilihan, dan apakah perkara-perkara seterusnya. Dia akan ada beberapa siri yang lain. Ini adalah siri yang pertama. Jadi tuan-tuan puan yang menonton ni boleh sharekan kepada kawan-kawan kerana mungkin tuan-tuan puan dah expert, dah pandai lah, tahu semua ni. Tetapi ada sebahagian besar rakan-rakan kita di luar sana malahan yang dah ada aktiviti perniagaan yang banyak, income-nya banyak tetapi masih tidak mendaftarkan di lesen enterprise.
Ada yang dah daftar tapi tak buka pula account atas nama lesen enterprise tu. Itu ada kita akan bincang dalam siri yang lain. Tapi siri yang pertama ini kita akan bincangkan perkara yang saya sebut sebagai back to basic lah. Kita sebut sebagai back to basic, di mana kita akan bercakap tentang mengapa lesen enterprise ini menjadi pilihan yang pertama kepada ramai usahawan dan sesuai untuk ramai usahawan. Kita tak bercakap lagi tentang perkara-perkara lain, cukai ke apa itu kemudian. Kerana tuan-tuan puan cukai ni kita perlu bersedia, tetapi cukai ni bila kita ada keuntungan. Kalau jualan kita pun tak cukup, nak untung macam mana? Jadi kita tak perlu risau perkara-perkara yang contohlah kan, kita dah susah hati macam mana nak kahwinkan anak. Padahal kita sendiri belum kahwin lagi. Kita dah risau, kalau ada anak nanti macam mana nak kahwinkan dia. Kita dah risau padahal kita tak kahwin pun lagi. Contoh. Jadi perkara-perkara ni dia ada fasa-fasa, ada stage by stage yang perlu kita buat dan kita lalui. Dan ada setengah perkara berlaku secara natural. Orang kata secara normal, tetapi ada juga banyak perkara yang kita mesti rancang supaya kita dapat melaluinya dengan baik. Okey. Jadi tujuan video kali ini tuan-tuan dan puan kita akan berbincang perkara yang pertama, siri yang pertama tentang bisnes dengan lesen enterprise. Jadi tuan-tuan dan puan, stream kali ini saya gunakan platform Zoom supaya saya boleh share beberapa bahan bersama dengan tuan-tuan dan puan, dan sekiranya tuan-tuan dan puan menonton video ini nanti, sama ada tuan-tuan dan puan menontonnya secara rebroadcast, maksudnya lepas ni rakamannya lepas ni, maka tuan-tuan dan puan masih lagi boleh membuat beberapa rujukan jadi tuan-tuan dan puan dapat mengaitkan, dapat mengaitkan dan mudah untuk lebih faham dengan keadaan tuan-tuan dan puan sekarang. Alright. Okey, jadi saya teruskan tuan-tuan dan puan untuk siri yang pertama ini, bisnes dengan lesen enterprise. Saya sebenarnya ada menyediakan 5 siri bercakap tentang bisnes lesen enterprise saja. Tetapi saya mulakan dengan perkara yang asas ini dulu. Pengenalannya, tuan dan puan, apabila kita kata kita nak buat bisnes ini adalah satu pengenalan. Sebenarnya ini satu keputusan yang besar. Walaupun tuan dan puan kata okeylah saya nak buat dropship lah, ataupun tuan dan puan kata okey saya pandai buat kuih, saya buat kuih dulu, saya nak letak kat kedai depan. Sebenarnya dia merupakan satu keputusan besar walaupun tuan nampak aktiviti itu kecil saja. Ataupun tuan kata okeylah saya nak belajar dululah, jadi affiliate dululah. Saya nak jual dululah link-link ke seminar-seminar, tiket-tiket orang, saya nak jual dulu. Contoh. Jadi orang kata you bukannya ada bisnes, you menjual je tu, betul. Betul lah tu, tetapi itu adalah satu permulaan. Jadi apabila kita buat keputusan nak menjalankan bisnes itu adalah satu keputusan besar. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak cuba-cuba, nak cuba tu pun sebenarnya memerlukan satu kekuatan, memerlukan satu kesungguhan untuk tuan-tuan puan cuba. Sama ada tuan-tuan puan nak teruskan, tuan-tuan puan tak jadi buat, ataupun tuan-tuan puan buat dan besarkan, itu adalah hasil-hasilnya. Yang ini bergantung kepada keputusan masing-masing. Saya tak boleh kata, oh salah ni yang tuan buat tu sebab. Jadi dia, apa sahaja rancangan yang tuan ada itu adalah bergantung kepada apa yang tuan nak capai. Dia bukannya macam keputusan peperiksaan. Kalau jawapannya A, kena A, tak boleh B sebab kalau jawab B salah, tak. Jadi kalau tuan puan rasa, okey saya nak mula dulu. Lepas tu bila tuan dah mula, katalah setahun, 2 tahun, memang tak boleh. Lama dah buat setahun, 2 tahun baru cakap tak boleh, itu terlalu lama. Biasanya orang akan buat 3 bulan, 6 bulan, betul-betul tak boleh lah puan, this is not for me. Jadi kalau macam itu berhenti. Jadi tak ada masalah. Jadi ini merupakan satu keputusan. Nak mula pun satu keputusan, nak berhenti pun satu keputusan, nak tukar satu keputusan, nak kembang satu keputusan. Jadi banyak benda yang melibatkan kepada keputusan. Jadi kita kata asyik buat keputusan saja, betul lah. Kalau kita tak buat keputusan, kita tak move. Macam contoh hari ni. Saya buat keputusan untuk makan tengah hari di kedai contoh. Saya dah buat keputusan tu, saya akan pergi kedai lah. Kan? Tapi kalau saya tak buat keputusan apa-apa, saya diam saja. Ataupun saya kata, okey saya buat keputusan hari ni untuk puasa, jadi saya tak makan. So saya puasa lah, jadi saya tak makan. Jadi dia kena ada satu keputusan, kemudian ada satu tindakan dan ada hasil dia. Itulah yang sebenarnya tuan dan puan yang perlu kita nampak, yang perlu kita nampak bahawa sebenarnya bukan bisnes sahaja, tapi hidup kita ni sebenarnya semua penuh dengan keputusan-keputusan. Jadi biasanya tuan dan puan, apabila kita kata kita nak start buat sesuatu, kita buat kerja-kerja, maksudnya kita study. Okey, katalah simple, saya bagi contoh-contoh yang ringkas. Katalah nak buat dropship ke, nak buat affiliate, kita pun study. Affiliate yang macam mana, dropship yang macam mana, produk yang macam mana, produk kecantikan ke, pakaian ke, kecantikan tu macam mana, yang makan ke, yang kat kulit ke. Jadi dia ada macam-macam. Jadi tuan dan puan,
kalau tuan dan puan serius, sebenarnya tuan dan puan akan membuat sedikit analisis ringkas yang biasa kita guna, iaitu business model canvas. Tetapi kalau tuan dan puan nak buat untuk diri sendiri, ada yang simple lagi. Tuan dan puan boleh buat SWOT analysis untuk diri sendiri. Yang mana untuk diri tuan sendiri, tengok yang mana tuan punya strength, tuan punya weakness, apa opportunitiesnya, apa threat yang ada. Buat simple SWOT analysis untuk diri sendiri, boleh. Tetapi kalau tuan dan puan kata nak buat satu yang kata lebih serius, tuan dan puan siapkan satu BMC, business model canvas. Business model canvas ni tuan dan puan dia lebih ringkas. Jadi dia taklah macam business plan yang panjang tu. Jadi kita boleh ringkaskan dengan satu keping kertas saja dan ada 9 komponen dalam tu, isi dahulu. Jadi kita boleh cubalah lepas tu, cuba. Jadi lepas tu kita baiki. Jarang ya tuan dan puan yang buat pertama kali terus berjaya, jarang ada. Tetapi itu orang kata bukan benda yang kita boleh contohi. Ramai majoriti usahawan di luar sana dia banyak cuba. Kadang-kadang dia buat 1, 2, 3, ada yang gagal, kemudian dia buat lain, ada yang berjaya yang dapat diteruskan. Jadi perkara ni tak ada satu orang kata ultimatum ataupun satu one fixed model suit for all, tak ada. There's no one fixed model that suit for all. Not all business applicable suitable for everyone, no, tak ada. Jadi itulah orang kata dunia tuan dan puan, kita pun dijadikan oleh Allah berbeza-beza, maka kecenderungan kita punya kapasiti, kita punya bakat pun berbeza-beza. Mungkin ada yang kita nampak serupa tetapi masih juga berbeza. Jadi antara keperluan bila kita buat bisnes ni tuan dan puan adalah mendaftarkannya dengan lesen enterprise. Mendaftarkannya dengan lesen enterprise. Jadi katalah tuan dan puan kata, puan saya ni ejen insurans saja, saya buat secara personal. Okey, jadi macam mana nak buat? Yang itu sebenarnya tuan dan puan masih boleh diuruskan apabila tuan dan puan dah orang kata, mungkin katalah tuan dan puan kata saya ambil masa 12 bulan untuk train untuk jadi ejen insurans ni di bawah satu kumpulan contoh kan. Jadi tuan dan puan boleh teruskan keadaan tu, teruskan dulu sampai satu masa tuan dan puan kena rancang untuk daftarkan. Maksudnya income tuan dan puan itu bukan macam gaji, it's not a salary. Kalau macam kita kerja dengan orang tuan dan puan kalau macam kita kerja dengan orang, kita tak ada akaun enterprise, akaun bisnes, tak ada. Sebab bila kita kerja dengan orang, dia adalah akaun peribadi. Jadi katalah contoh Nur Aminah Omar bekerja dengan sebuah syarikat XYZ. Jadi XYZ bayar kepada akaun bank Nur Aminah Omar. Dia macam tu. Tapi bila kita nak buat treatment dia tu jadi bisnes, kita mesti ada satu entity yang kita dah daftarkan ataupun lesen perniagaan. Contoh macam sekarang yang saya buat LifeTrack Learning Resources. Jadi pembayaran itu dibuat dalam akaun bisnes LifeTrack Learning Resources. Tidak dibayar dalam akaun peribadi Nur Aminah Omar. Jadi itu yang orang kata salah satu cara kerja, salah satu cara macam mana kita nak menyusun tu tadi. Jadi tuan dan puan, itu bezanya kalau saya tak ada mendaftarkan dengan lesen enterprise, dia seolah-olah macam income biasa, macam dapat gaji. Tiap-tiap bulan ada orang bank in duit. Tapi saya tak ada employment record, tapi saya tak ada rekod digajikan oleh mana-mana syarikat. Jadi maksudnya nama ataupun IC saya itu tak ada dalam payroll mana-mana, dalam mana-mana sistem payroll mana-mana syarikat, tak ada. Jadi dia kalau macam entah siapa-siapa bagi duit pun tak apa, sebab dia kira bukan bisnes. Macam dia bukan pendapatan lah, sebab saya seolah-olah macam saya tak bekerja, saya dapat duit je. Jadi kalau kita kata kita memang nak menjalankan perniagaan ni tadi, nak memulakan itu tadi, itulah yang kita sebut sebagai antara perkara-perkara yang kita perlu lihat. Keperluannya adalah untuk mendaftarkan bisnes itu dengan lesen enterprise. Ini yang paling ringkas. Jenis bisnes yang paling kecil pun boleh buat. Saya ingat dulu macam arwah mak saya. Arwah mak saya sebenarnya buat bisnes. Tapi dia bisnes dia tu jenis ambil upah menjahit. Dia ambil upah menjahit. Arwah mak saya memang ambil upah menjahit. Jadi tuan dan puan, kalau macam dalam musim perayaan kalau di kampung ya Allah, banyak baju-baju tu sebab orang bandar pun balik hantar kain untuk dijahit. Dan arwah mak saya merupakan orang yang pandai, dia jahit tu selesa. Ramai yang kata selesa. Tak adalah jahitan kemas macam biasa, sebab semua tangan jahit pun akan jahit kemas. Tetapi cara mengukur potongan tu dia jadi selesa. Jadi tuan dan puan katalah kalau dalam sehari
mak dapat menjahit 10 pasang baju, contoh ambil 10 pasang menjahit 10 pasang baju. Dan mak arwah mak mengupahkanlah, ada seorang lah, kadang-kadang anak dia, kadang-kadang adalah yang diupahkan untuk jahit kecil-kecil tu, yang sambung kecil-kecil jahit tangan. Tetapi jahit dan potong semua tu mak buat sendiri. Jadi masa itu macam arwah mak saya, dia memang tak ada pendaftaran apa-apa. Jadi itu terus direct daripada income. Jadi transaksi yang berlaku bisnes dengan mak saya itu tadi, yang arwah mak saya buat itu tadi, sebenarnya adalah satu aktiviti bisnes informal. Dia jadi macam duit poket, duit saku saja. Dia tak termasuk dalam kategori bisnes. Dia jadi duit poket lah, sebab contoh kalau macam hari tu ada orang ambil baju contoh 150-300, terus dia ambil kat tangan dia cash, sama ada dia belanja terus atau dia masuk dalam bank account personal, itu saja. Jadi dia tak ada dalam rekod transaksi bisnes tu, tak ada. Jadi kalau tuan dan puan buat aktiviti bisnes tu tadi ataupun servis yang tuan dan puan jual tanpa ada pendaftaran lesen SSN, keadaannya sama informal macam yang arwah mak saya buat. Sama. Saya rasa ramai kat luar sana yang macam tu kan. Tetapi ini saya nak buat perbincangan kepada pengurusan bisnes ni dengan lesen enterprise. Jadi memang perlu untuk daftarkan bisnes dengan lesen enterprise, dan seterusnya adalah nak buka akaun untuk lesen enterprise itu, sebab itulah transaksi bisnes yang perlu ada. Jadi seterusnya tuan-tuan puan, bisnes dengan lesen enterprise ni sebenarnya macam bisnes lain, ada risiko. Jadi bila kita kata ada risiko tu, semua kena kena urus lah. Semua kena urus, itu saja, perlu diurus. Kita tak kata bisnes enterprise ni risiko besar. Iyalah, semua pun ada risiko. Tuan nampak enterprise ke PLT ke Sembak, semua ada risiko. Yang penting diurus. Jadi yang jadi masalah atau menjadi situasi tu adalah apabila dia tak diurus, pakai buat aja, pakai ikut rasa aja, pakai ikut rasa-rasa hati. Dia itu yang jadi susah sikit tu. Jadi saya melihat bahawa pendekatan permulaan untuk bisnes ataupun kita kata pendekatan yang kecil untuk bisnes, nak buka dengan lesen enterprise tak apa. Dan ada juga bisnes yang besar-besar diuruskan dengan lesen enterprise. Ini bergantung kepada modelnya. Ini ikutlah bisnes ni macam mana kan. Dia tak semestinya bisnes enterprise ni bisnes kecil. Kadang-kadang bisnes enterprise pun besar. Kadang-kadang dia punya sale pun juta-juta tapi enterprise saja. Kan? Okey. Baik. Jadi dengan menggunakan lesen enterprise ni sebenarnya kita dapat apa? Mengapa sebenarnya kita kata kalau kita tak nak PLT yang berhak, tak nak lakukan bisnes saya tak ready. Okey, buat dulu dengan lesen enterprise. Kenapa? Mengapa? Why? Tell me why. Jadi kita kata yang pertama sekali, sebenarnya ini adalah salah satu cara yang paling mudah untuk kita mulakan bisnes. Jadi tuan dan puan katalah contoh, tuan dan puan beli barang dengan saya ataupun tuan dan puan engage dengan saya contoh. Lepas tu minta bayaran ataupun keluarkan invoice. Jadi kalau invoice tu keluar atas nama Nur Aminah Umar, dia berbeza dengan invoice tu keluar atas nama Lifetrack Learning Resources lain. Jadi seolah-olah kalau peribadi tu macam tuan dan puan bagi duit tu kepada saya, tapi sebenarnya kalau saya tuan dan puan nampak account bank tu adalah atas nama bisnes, tuan dan puan tahu bahawa itu adalah transaksi bisnes. Jadi kita mudah nak mulakan. Daftarlah dulu dengan lesen enterprise. Alright, boleh Kemudian kita dapat menjalankan bisnes kita tu dengan mematuhi perundangan tempatan. Contohlah tuan-tuan puan, kita nak buka satu gerai, satu kios. Jadi kita kena dapatkan lesen daripada Majlis Bandaran contoh. Jadi bila kita buat macam tu, dia akan lebih mudah untuk melalui proses-proses yang melibatkan pematuhan. Dia ada apa? Rules and regulation. Ada peraturan-peraturan. Jadi tuan dan puan, hidup ni begitulah. Kita hidup dalam satu masyarakat, kita hidup dalam satu kawasan, kita hidup dalam satu negeri, kita hidup dalam satu negara. Jadi mesti ada satu peraturan untuk govern kita ni semua supaya hidup dalam keadaan harmoni. Jadi kita kata, puan, rules are meant to be broken. Yelah tu. Kalau kita ada undang-undang ataupun kita ada peraturan, tujuannya untuk kita langgar peraturan-peraturan itu lain lah. Itu bagi saya itu adalah satu orang cakap kata-kata yang berbeza lah. Jadi nanti tuan dan puan lihat semula. Kerana kita nak menjalankan bisnes ni, kita nak jalankan bisnes ni lama. Kalau boleh lama lah kan. Kita tak naklah buat sehari tutup tak ada kan, kita buat lama. Paling-paling pun kalau katalah tuan dan puan buat projek pendek pun mungkin Bazar Ramadan. Mungkin itu projek pendek, setahun memang sekali je tuan buat saya
Itu saya bagi contoh sajalah. Tetapi kalau memang kita kata bisnes kita tu kita nak lama sikit, panjang, kita lebih mudah untuk kita mematuhi peraturan apabila kita mendaftarkan bisnes kita tadi. Okey, seterusnya kita dapat belajar menguruskan bisnes kita dengan lebih serius. Lebih serius lah sikit. Mungkin tuan nombor kata, okey selama ni main-main aja, okey bayar masuk kat akaun aku, masuk akaun aku contoh kan. Kemudian dalam akaun dah banyak personal account saving pula tu sampai kena block. Oh, pinjam pula akaun suami. Pinjam akaun adik, pinjam dulu tumpang akaun kau. Dah sudah. Ini berlaku. Jadi kita kena mula belajar menguruskan bisnes dengan serius. Tak apalah tuan nampak, mungkin sale tuan nampak sekarang sebulan mungkin 1,000, 2,000, 3,000 tak apa. Tak apa. Jadi mulakan sekarang untuk kita urus bisnes kita tu dengan lebih serius. Buka satu akaun di bawah nama enterprise. Masukkan semua duit dalam akaun enterprise. Bayar kepada supplier, bayar tu apa melalui akaun enterprise. Kalau kita nak ambil gaji, katalah kita nak duit perbelanjaan kita pun kita buat macam tu, transferkan kepada akaun peribadi. Okay, bulan ni kita ambil gaji saya contoh 1,000. Transfer RM1,000 tu ke akaun peribadi. Dalam akaun peribadi tu ikut sukalah pakai ATM card ke pakai apa, tuan belanja lah. Nak beli apa belanja lah. Tapi dalam bisnes tu, akaun bisnes tu dah nampak. Transfer siapa? Transfer untuk apa? Semua dah ada. Jadi kita boleh mula belajar. Belajar ni kadang-kadang tuan-tuan macam-macam cara. Tapi dalam konteks yang saya berikan ini terus buat. Belajar dan terus buat gitu. Jadi kita dapat mengasingkan aktiviti pengurusan keuangan peribadi dan bisnes tu tadi. Kita asingkanlah. Walaupun sebenarnya dalam akaun enterprise tu kita punya, kita juga. Tetapi bila kita asingkan kita dah belajar pengurusannya. Okey, yang 1,000 ni je yang boleh nak beli apa? Beli baju, beli bedak, beli lipstick, beli pampers anak, pergi beli sayur, beli ikan, ayam, itik apa semua kan. Itu daripada akaun peribadi. Jadi yang dalam akaun bisnes tu, kita susunkan, kita uruskan untuk perbelanjaan bisnes saja. Nak bayar siapa? Bayar supplier. Bayar saya. Okey, ambil coaching dengan Fahmi bayar. Okey, transfer daripada akaun bisnes tadi. Boleh? Alright. Jadi kita mula. Maksudnya kita kena mula. Kalau kita asyik pergi kelas, belajar, dengar orang cakap, jangan guna enterprise ni nanti kena cukai banyak. Padahal kita sale pun tak buat lagi. Jadi tuan-tuan, macam saya sebut tadi lah, kita sibuk nak fikir, macam mana ya kalau anak aku nak kahwin nanti, padahal kita ni kahwin pun belum. Jadi boleh kita fikir advance, tapi not too advance. When you think too much, you think too advance, it block your way of doing. Jangan sampai macam tu. Kita fikir jauh sangat. Kita kena berfikiran jauh. Kita kata, okey, wawasan, okey, kita nak capai pada tahun 2030, betul. Tetapi jangan sampai apa yang kita nak capai 2030 tu menghalang daripada apa yang kita nak buat sekarang. Boleh? Okey, jadi seterusnya ini tambahan ada beberapa poin tambahan mengapa sebenarnya sesuai lah kalau kita buka dengan lesen enterprise ni kerana kita kata bila kita nak mula pengurusan bisnes kita dengan modal yang rendah. Modal ni maksudnya bukannya zero tuan-tuan, modal dia kena ada tapi lebih rendah. Lebih rendah. Jadi bila kita kata modal yang rendah ni modal apa? Contoh bila kita kata nak daftarkan dengan lesen SSM ni dia lebih rendah lah. RM70 kita boleh daftar. Tapi sebenarnya lebih sikit sebab ada lagi yuran-yuran kecil tu. Maksudnya dalam RM100 dah boleh dah. Jadi tuan-tuan kita mula. Kalau dulu tak apa. Jangan rasa kecil terasa. Alah aku enterprise je. Alah dia PLT. Alah dia Sdn Bhd. Tak. Bukan. Bukan macam itu. Yang penting kita bermula. It doesn't matter how you start. But what matter most is how you move on. Akhirnya tu nanti pun saya tak kalau saya tak tengok akhirnya tu nanti kita tak tahu kan. Tapi macam mana kita meneruskan, macam mana kita jalan. Jadi kalau tuan-tuan puan tanya saya kalau tuan-tuan puan tanya saya sebab ini kita nak santai saja, janganlah serius kan. Jadi kalau macam tuan tanya saya kan, tahun 2008 masa saya mula-mula buat bisnes tu sebab nak beli sistem franchise, saya nak beli sistem franchise. Jadi wajib kena buka Sdn Bhd. Jadi tak tahu pun, buka aja. Lepas dah buka, masa tu buat bisnes pendidikan. Jadi waktu tu bila dah buka syarikat Sdn Bhd, dah sign agreement, dapat satu lesen untuk buka outlet franchise, dah buka. Kemudian kena daftar, rupa-rupanya ada lagi pendaftaran untuk pusat pendidikan tu dengan lesen enterprise. So buka lagi lesen enterprise, daftar.
Jadi tuan dan puan bayang jadi semua proses-proses ini adalah satu perkara yang saya sebut tadi. Yang penting, dia tak penting macam mana kita bermula, tapi macam mana kita melalui proses, macam mana kita move on dengan bisnes kita tu tadi. Jadi sampailah satu masa tuan dan puan sehinggalah pada tahun bisnes itu bisnes saya yang pertama. Jadi dalam tempoh 5 tahun tu daripada 2008 sampai 2013 tu ada beberapa syarikat lagi saya buka, ada dua. Ada dua lagi syarikat saya buka. Satu syarikat training, satu syarikat transport. Jadi dalam tempoh 5 tahun tu sebenarnya ada ada 3 syarikat senam berhad yang saya urus. Kemudian pada tahun 2013 barulah saya buat keputusan untuk tutup bisnes tu, bisnes pendidikan. Jadi proses nak jual, nak valuekan outlet tu, nak jual, lepas tu 2 lagi syarikat senam berhad yang lain tu, satu ada yang ditutup, satu lagi dijual. Jadi proses nak tutup company yang dormant, proses nak jual company yang dormant juga, ataupun yang duitnya sikit je lah kan. Yang itu semua dilalui. Yang itu adalah semua berdasarkan pengalaman. Itu adalah perkara-perkara yang saya kata saya gunakan apabila saya bercakap dengan tuan dan puan dalam konteks business formation tu tadi. Jadi kita tak perlu kita perlu tahu macam mana nak urus cukai, tapi jangan sampai takut sangat sampai nak buka enterprise pun tak nak sebab cukai banyak. Padahal sale belum tentu lagi. Sebab cukai ni wujud apabila kita ada untung. Kalau bisnes kita confirm untung katalah, kita tengok juga keuntungan tu. Kalau keuntungan tu kecil, cukai kita kecil. Jadi bila sampai satu tahap keuntungan kita tu dah memang substantial, kita buatlah keputusan. Tuan dan puan boleh Jadi bila kita nak mula dengan lesen enterprise tu, dia memudahkan kita sebab kos dia rendah. Kemudian yang kedua tuan dan puan, tambahan ini poin tambahan. Bila kita buka lesen enterprise ni, kita tak payah kecoh-kecoh nak cari company secretary. Tak payah kecoh-kecoh nak cari company secretary, nak upah-upah dia, nak bayar retainer fee, nak tu, nak ni, contohnya lah kan. Kadang-kadang kan tuan dan puan bila kita tengah mula ataupun kita kata kita baru bisnes tu, ada banyak benda yang kita nak fikir. Dengan model bisnesnya, dengan nak validate lah. Macam pengalaman saya dulu, saya terus buka senam berhad sebab bisnes tu modelnya franchise. Bila model franchise, dia dah ada sistem tu. Jadi saya tak perlu fikir banyak, saya jalankan saja. Maksudnya model bisnes tu dah profitable. Cuma saya kena jalankan supaya dia profitable for my company. Dia macam tu. Jadi dia lain. Jadi kalau tuan dan puan kata, nak buat mula bisnes sendiri. Jadi kalau belum bersedia lagi, nak berkomunikasi, nak ambil tahu hal-hal company secretary, buat dulu dengan lesen enterprise. Tak apa, buat dulu. Bagilah masa, katalah, okay, the first 2 years, the first 3 years saya buat dengan lesen enterprise. Kemudian, boleh buka satu company lain. Kan? Alright. Ini adalah poin yang terakhir. Poin yang terakhir ni tambahan mengapa sebenarnya kita kalau nak mula tu kita boleh terus mula dengan enterprise dahulu. Kita boleh juga berpartner dalam lesen enterprise ni. Boleh. Bolehlah nak berpartner tu sebenarnya boleh, tak ada masalah. Tetapi sekali lagi macam yang kita sebut, kita kena urus risiko tu. Contoh tuan dan puan, kalau macam lesen enterprise katalah kita nak masukkan nama semua kena datang. Nak keluarkan satu nama semua kena datang. Bayangkanlah kalau tuan dan puan lantik partner sampai 20 orang, berduyun-duyun 20 orang nak berbaris beratur pergi SSM kan. Dah jadi macam satu kumpulan bola sepak pula kan. Jadi tuan dan puan kena urus ni. Kalau tanya saya biasanya enterprise ni kalau partnership dia pun yang paling yang saya adalah yang buat sampai 10 orang. Tetapi yang pernah saya sendiri urus tu yang mudah urusannya tu tidak lebih daripada 5 orang. Nak kumpulkan 5 pun susah. Kalau 3 ke 5 okey lagi. Dan kalau 3 orang tu just nice. Kalau 2 orang ni pun okey lagi. Jadi nak partner suami, isteri ke apa itu cerita partnership lain lah. Jadi yang ini saya nak fokus kepada perbincangan tentang apa orang cakap business lesen enterprise ni tadi. Business lesen enterprise. Jadi tuan dan puan, kepada tuan dan puan yang memang dah jalankan aktiviti, maksudnya tuan dan puan ada duit, orang bagi duit, tuan jual barang. Kalau tuan dapat ni semua, ada duit yang masuk dalam akaun tuan dan puan ni atas dasar transaksi, aktiviti menjual ataupun perniagaan, daftarlah tuan dan puan dengan lesen enterprise dahulu. Daftarlah. Kalau tak bersedia dengan, apa orang cakap, tak bersedia lagi dengan sendian berhad lah, PLT ke, daftarlah dengan enterprise. Daftar dahulu dengan enterprise. Jadi ini saya bukan wakil SSM. Saya ada terima beberapa panggilan, beberapa soalan daripada rakan-rakan dia tanya. Ada yang tengok video YouTube, dia kata, "Pom, puan ni pegawai SSM tu?" Bukan. Saya merupakan individu yang menyokong kepada perkembangan usahawan. Jadi salah satu cara usahawan nak berkembang adalah mendaftarkan perniagaannya di SSM.
Itu caranya tuan-tuan dan puan. Kalau tidak macam saya cakap tadi lah, dia jadi personal income. Macam saya bagi contoh arwah mak saya tadi. Tapi arwah mak saya memang tujuan dia untuk side income, personal income. Dia memang tak ada rancangan nak grow company ke apa, tak ada. Dia memang nak buat itu untuk personal income. Jadi kalau tuan dan puan ada cita-cita lebih tinggi daripada arwah mak saya tu, tuan dan puan perlu buat. Arwah mak saya tuan dan puan kalau ikutkan tahun ni berumur 64 tahun, masih muda ya. Masih muda dan beliau dah meninggalkan kami sekeluarga dalam 3 tahun lepas. Jadi macam arwah mak saya memang tujuan dia personal income. Kalau macam tuan dan puan yang baru berumur 25, 35, yang masih muda, yang masih bertenaga, tuan dan puan mesti ada satu aspirasi ataupun orang cakap ada satu tujuan menjalankan perniagaan yang lebih besar. Jadi mungkin tuan dan puan bila dengan ada tujuan besar itu, dengan ada hajat itu besar tu tadi, kalau betul-betul nak dikembangkan, buatlah dengan Lesen Enterprise. Tak apa, nanti katalah lepas 10 tahun buat, tak nak lah puan, dah pernah, tak jadilah, tak apalah, tutup. Tapi saya yakin tuan dan puan kalau dah buat, biasanya dia punya milestone seorang usahawan, kalau tuan dan puan dah duduk sebagai seorang usahawan 5 tahun, tuan dan puan akan kekal dalam tu kalau 5 tahun. Cuma bisnes tu tuan dan puan akan tukar, jenis-jenis syarikat tuan dan puan akan tukar, itu sahaja yang membezakan. Jadi kepada tuan dan puan yang bersama-sama saya pagi ini, saya ucapkan terima kasih Puan Fazila, Puan Wahidah, Puan Zalimah dan sesiapa-siapa yang sempat masuk tadi, yang saya tak sempat tengok message tu, saya ucapkan terima kasih kepada Encik Mak Zain, semua tu. Jadi saya ucapkan terima kasih, insya-Allah. Jadi siri yang pertama ini saya dah bercakap tentang Business as Enterprise, siri yang pertama. Jadi insya-Allah siri yang kedua masih lagi berkenaan dengan Business as Enterprise dengan kategori dengan topik yang berbeza. InsyaAllah pada hari Khamis kita jumpa lagi. Hari-hari lain saya akan ada juga, tetapi tidak fix, tak ada jadual yang fix. Tapi insyaAllah setiap hari Khamis saya akan bersiaran dengan topik-topik pengurusan bisnes untuk tuan dan puan. Jadi untuk itu tuan dan puan saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi insyaAllah dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.